sebagai nikmat yang disyukuri, anugerah dari Yang Maha Pemberi, balasan jiwa di auramu. Betapa indah jika hati maha sempurna, kesisir hati sudah bercerah sekarang azali, usia jodoh dan juga rezeki. Usaha jangan mengalah, yakini meski tanpa mudah. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, mulakan kemauan, ayo bersama jiwai auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, mulakan kemauan, ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang berada di Facebook, di TT dan juga di IG. Salam Jumaat, salam Syawal terakhir daripada JM buat sahabat-sahabat JM semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana Allah izinkan lagi ya kita bersama-sama pada hari ini untuk apa? Untuk berkumpul. Untuk berkumpul hari ini. Okey, mendengarlah celoteh. Okey, celoteh daripada JM yang JM akan kongsikan pada hari ini adalah tajuknya adalah formula kejayaan. Okey, formula kejayaan. Bagaimana JM mencipta JM belum rasa berjaya lagi. Tapi JM pengalaman yang ada, okey, JM cubalah kongsikan. Bukan nak tunjuk JM ni hebat ke, bukan nak tunjuk JM ni bagus sangat ke, bukannya nak tunjuk JM ni berjaya sangat. Tidak sama sekali. Apa yang JM kongsikan hari ini adalah daripada JM sendiri, okey. Adalah daripada daripada pengalaman JM sendiri Jadi tak ada kena-mengena pun dengan orang lain, tak ada kena-mengena pun dengan siapa apa yang JM kongsikan hari ini ikhlas untuk anda semua. Okey, sebelum tu JM nak minta anda semua tolong sharekan video JM ini semoga menjadi manfaatnya bila kita cuba kongsikan dan cuba kita panjangkan kepada sahabat-sahabat kita lain yang di luar sana yang mungkin masih yang tengah tercari formula kejayaan dan juga tengah tercari-cari ni bagaimana
nak teruskan keberlangsungan hidup ni. Semangatnya tak ada, keyakinan dirinya hilang. Manalah tahu kan? Okey, dalam perkongsian JM ni mungkin ada sebaris ayat ataupun sepotong ayat yang mereka mendengar dan mereka bangkit untuk merubah diri dia dan juga kehidupan dia. Kita tak tahu ya. Jadi terusan ya, terusan untuk berkongsi cerita, terusan untuk berkongsi manfaatnya melalui video live JM ini. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama JM di TikTok, IG dan juga di Facebook. Okey. So kat sini JM ada Kak Ijan, JM ada Mimi, JM ada ramai lagi. Okey, yang mana JM izinkan JM untuk kenalkan diri JM. Okey, kepada sahabat-sahabat baru yang mungkin baru pertama kali. Siapa ni perempuan ni? Tak habis-habis cakap. Pukul 11 je dia ada. Pukul 11 dia ada. Hebat sangat ke perempuan ni? Kan? Mungkin masih ada yang masih yang baru kenal dengan JM. Okey, saya adalah JM. Panggil je lah JM kan. Nama glamour tu tahu. Nama manja-manja JM. Kalau tanya nama betul cari sendiri. Google cari. Hebatnya sampai Google pun boleh jumpa nama JM kan. Okey, saja gurau. Okey, panggil sahaja JM. Okey, JM adalah wanita biasa, sama seperti anda juga, wanita yang punya ada impian, punya ada matlamat, wanita yang punya ada keinginan, macam-macam lah, kan. Okey, JM berasal daripada Banting, Selangor. Okey, anak jati Banting, Selangor. Okey, JM dibesarkan bersama dengan 14 orang adik-beradik. Okey, JM anak yang bongsu. Patutlah anak bongsu berjaya, patutlah anak bongsu kaya, patutlah anak bongsu banyak duit. Tak, okey. JM walaupun anak bongsu dibesarkan oleh kedua orang ibu bapa JM, 14 adik-beradik tadi. Kami sebenarnya daripada keluarga yang susah. Mak suruh rumah tangga, kadang-kadang tolong jugalah dia buat pecal, buat pecal jual, naik basikal ni naik basikal jual dekat pasar dengan mak kan. Sebab tu mungkin darah berniaga tu ada dekat JM kan, sebab daripada kecil lagi mak dah dedahkan dengan duit-duit ni, dengan urus niaga ni. Jadi masa tu naik basikal dengan mak tak pandai naik motor, kita tak ada kereta, kita cuma ada motor itu pun motor bapak kan. Tapi dulu-dulu kalau pergi memang naik basikal aja lah. JM bonceng dengan mak. Lepas tu kita jual lah kat pasar pagi, kita jual lah kat pasar malam pecel tu. Itu mak lah. Kalau ayah pula, seorang pembuat belacan. Pembuat belacan. Jadi sebab apa, kampung JM tu dia dekat dengan laut. Jadi hal-hal laut ni kalau dulu hitam JM ni, sebab selalu sangat ikut bapak pergi laut. Pergi laut, pergi cari udang untuk dibuat belacan. So harga belacan RM1.80 ketika itu. RM1.80 masa tu JM dah sekolah lah. RM1.80 sekilo untuk nak besarkan 14 orang adik-beradik. Dan adik-beradik JM ada yang tak sekolah, ada yang tak habis sekolah, ada yang tak pandai membaca dan sebagainya. So alhamdulillah JM anak yang bongsu, daripada orang susah. Tapi pilihan itu kan ada di tangan sendiri. Jika JM memilih untuk menjadi yang macam tu je kehidupannya, okey, macam itulah kehidupannya. Tapi hari ni JM menjadi orang yang luar biasa. Kerana apa yang Allah bagi kepada kita hari ni sempurna. Wujud rasa syukur itu apabila kita melihat dan memandang orang yang jauh lebih kurang daripada kita. Cuba kita tengok balik orang yang jauh lebih kurang daripada kita, yang tak ada tangan, yang dilahirkan tak ada tangan, yang dilahirkan tak ada kaki, tak ada mata, yang pekak, berbanding dengan kita yang sempurna. Kita adalah juara. Kita daripada sejak azali sebenarnya, kita adalah juara kepada diri kita. Tapi kenapa bila kita dah besar, kita mula rasa lemah, kita mula rasa letih dengan kehidupan kita hari ni. Kenapa?
Sebab apa? Sebab kita manusia biasa, kita ada emosi. Kita ada emosi yang tu tadi. Jadi bagaimana untuk mengawal emosi kita untuk tidak terusan-terusan lemah, untuk tidak terusan-terusan down, untuk tidak terusan-terusan berserah sahaja kepada Allah. Kita kenapa? Kita kena pandai untuk mengurus emosi kita. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, anugerah Allah kepada kita, untuk melihat, untuk mengenal Allah. Untuk melihat dan mengenal Allah. Allah ni kita tak tahu tau. Kita tak boleh. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan tak ada. Kita tak tahu pun Allah ni, kan? Tapi untuk mengenal Allah, cuba kita lihat diri kita. Untuk mengenal Allah, cuba kita lihat diri kita. Kita ada mata yang cantik untuk melihat. Kita ada mulut untuk bercakap dan berkata-kata. Kita ada telinga untuk mendengar live JM pada hari ini. Kita ada kulit yang cantik, kita ada tangan yang cantik, kita ada kaki yang sempurna. Kita tengok kita. Mengenal Allah macam itulah. Sebab tak ada sesiapa pun yang berkuasa, yang agung untuk menjadikan kita sesempurna ini. Ini kita baru cakap hari ni tentang apa yang kita ada. Mata, telinga, hidung yang nampak, yang kita boleh pegang. Anda perasan tak? Setiap 5 jari kita mempunyai bentuk corak yang berbeza-beza. Dia punya corak jari ni. Subhanallah. Jari ini coraknya dia tak sama dengan jari ni. Jari ni tak sama dengan jari ni. Malah dengan jari-jari you all semua pun tak sama. Bagaimana Allah menciptakan itu? Allahu Akbar. Mengenal Allah, melihatlah diri kita. Apa yang ada pada diri kita? Itu. So, alhamdulillah, hari ini adalah hari Jumaat, hari Syawal yang terakhir, dan kita bersama-sama berdoa semoga kita ditemukan dengan Syawal yang seterusnya, insya-Allah. Dengan Syawal yang seterusnya, dengan kemeriahan Syawal yang kita rasa seperti sebelum-sebelum ini, dengan ziarah menziarahi, maaf bermaafan, dengan berkunjung-kunjungan, dengan mengeratkan lagi silaturahim, waktu Syawal lah, kan? Waktu Syawal lah yang kita selalu berjumpa dengan kenalan-kenalan kita ataupun berjumpa dengan saudara mara kita, Jadi kita sama-sama berdoa moga Syawal yang akan datang, dia akan kembali normal, dia akan kembali seperti biasa, insya-Allah. Sama-sama kita doakan, sama-sama kita mendoakan dan kita doakan, supaya COVID-19 ini Allah angkat balik. Kita tahu COVID ini adalah ujian daripada Allah untuk kita. Kita kena perhalusi dan kita kena melihat dengan mata hati. Kita usah takut dengan COVID, tapi dalam masa yang sama kita kena berhati-hati. Dalam masa kita kena berhati-hati. Berhati, jaga jaga. Sebab apa? Sebab Allah kata kita kena berdoa dengan Allah, kan? Tapi dalam masa yang sama kita kena usaha. Kita kena cari penawarnya. Kita kena berjaga-jaga kat situ. So kita berjaga-jagalah. Kita berjaga-jaga. Lepas tu kita serah je kepada Allah. Ya Allah, aku berserah sahajalah, kan? Aku dah berjaga-jaga, aku dah jaga kebersihan, aku dah tak keluar pergi keluar, seperti biasa, jaga SOP dan sebagainya. Lepas tu kita serah pada Allah, sebab kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, hanya Allah sahaja yang ada kuasa dekat situ. Allah lah yang memberi kita ujian COVID-19 ini. Allah jugalah yang menarik balik. Jadi kita mohon kepada Allah, sama-sama kita mohon kepada Allah kat sini. Semoga Allah menarik balik ujian COVID-19 ni kepada kita. Dan kita berdoa juga untuk mana yang diberi ujian mendapat positif COVID-19, mereka tabah, ikhlas dan sabar untuk menghadapi ujian daripada Allah, dan mereka sembuh
dengan cepat dan ialah sembuh dengan cepat semua insya-Allah. Okey, alhamdulillah sekali lagi JM minta kepada anda, mohon JM untuk sharingkan live video JM ini supaya kawan-kawan kita dapat bersama dengan JM pada hari ini. Mungkin kalau tak bersama hari ini pun dia boleh tengok balik mana yang bekerja Selalu JM kena ingatkan ni sebab kita ni manusia biasa. Manusia biasa yang memang sekarang ni ingat, tapi bila pergi kat luar sekejap tersandung batu dah lupa dah apa yang JM bebel tadi. Macam tu kan. Dah lupa dah, tersandung kerusi sekejap lagi ni kan, nanti habis kan tersandung kerusi, dah lupa dah apa yang JM pesan tadi. Tak ingat. Jadi kita kena sentiasa berpesan-pesan. Sentiasa berpesan-pesan. Pesan-pesan ini sebenarnya bukan untuk orang lain. Sebenarnya pesan-pesanan ini adalah untuk diri JM sendiri supaya tak lupa kan. Okey, jadi barokahnya kepada orang yang bekerja daripada rumah kita kena jujur dan amanah untuk melaksanakan kerja-kerja kita dan tanggungjawab kita. Jadi untuk yang tak boleh bersama live dengan JM pada hari ini, tak mengapa. Anda boleh je bila-bila masa boleh tengok Facebook. Okey, Aura Rezeki Malaysia, dan kat situ boleh tengok balik, boleh share live JM ini, dan korang nanti bila ada masa tu boleh boleh tengok balik, ataupun kita nanti bila habis biasanya kita akan masukkan dalam channel YouTube. Jadi anda tengok je lah kat situ insya-Allah semoga memberi manfaat kepada ialah kita semua perkongsian-perkongsian daripada JM. So JM minta maaf hari ni JM terlambat untuk bersiaran. Kita janji jam 11 tapi bersiaran agak lambat 10 minit mungkin sebab tadi jam 9. Sepatutnya jam 9 sampai pukul 11 ke pukul 10 JM ada di channel Clubhouse. Di channel Clubhouse pukul 9 tadi sebagai speaker. Jadi tu yang agak terlewat sikit JM masuk untuk live Facebook Titi dan juga IG. Okey, terima kasih kepada yang bersama dengan JM hari ini. Terima kasih warga TikTok, IG. Terima kasih semua Okey, warga Facebook Okey, sebelum tu JM JM dah kenalkan diri JM tadi. Okey, mungkin ada yang tanya JM ni buat apa kan? Hebat sangat ke? Bagus sangat ke? Dah lama sangat ke bisnes? Ya Allah, saya buat bisnes baru je tuan-puan. Saya buat bisnes untuk produk Aura Rezeki ni. Saya baru nak masuk 7 tahun. Okey, produk yang berasaskan garam bukit. Saya selaku pengasasnya. Okey, baru nak masuk 7 tahun. Okey, pengalaman bisnes saya tak lama sahabat semua. Serius dalam bisnes baru 18 tahun. So, bukan tiket 18 tahun tu bukan tiket kata kita hebat, bukan tiket untuk kata ilmu kita banyak, bukan tiket untuk kata apa-apalah. Tapi sebenarnya walaupun kita pengalaman banyak masih lagi kekurangan ilmu, masih lagi ketandusan ilmu. Jadi mencari dan terus mencari ilmu ni. Cuma bila dah ada ilmu banyak, perlu apa? Perlu diuruskan. Sebab apa? Sebab ilmu ni perlu diamal. Perlu difaham dan diamal. InsyaAllah. Jadi takut bila ilmu banyak ni, takut tidak diurus. Macam JM lah kan. Ilmu dah lah sikit kan. Takut tidak diurus, akan menjadi kita semakin keliru dan keliru dengan ilmu yang kita ada. Jadi berhati-hati, betul. Senang je nak ikut orang ni kan, tak payah susah-susah. Ikut je lah apa yang dia buat baik, ikut je lah. Yang jahat tu tak payahlah ikut. Kan macam tu. Yang susah-susah tu tak payahlah kan. Tapi tuan-puan, dalam hidup ni kita kena ada target. Target dia apa? Kita hidup, semua target kita. Siapa target dia nak masuk neraka? Allahu Akbar. Kita hidup ada target. Kita hidup target kita nak masuk syurga. Betul tak? Nak masuk syurga. Begitu juga dengan apa yang kita usahakan hari ni. Kita perlu ada target. Sahabat semua, kalau kita tak ada target, macam mana kita nak nampak dengan jelas matlamat kita? Sebab tu kita perlu ada target ni. Target kita tahun ni nak dapat duit dalam bank berapa? Tu kena ada target tu.
Target kita, okey, bulan ni nak dapat income berapa ni dalam bisnes kita pun kena ada target. Janganlah bila kita ni orang yang meletakkan target, kita orang target. Itu apa ni buat bisnes ada target-target tu dah lupa diri lah tu. Lupa niat asal kita untuk apa. So jadi ramai orang yang gagal adalah tidak meletakkan target dengan jelas. Ada orang, semua orang berimpian. Sebut pasal impian, ya Allah, bukan ada satu impian, malah kita ada beribu impian. 1000 impian. Macam lagu apa Casey tu kan. Ni lagu orang-orang lama. Kan. Okey. So kita banyak impian, tapi jika impian itu tidak jelas, jika impian itu kita tak nampak matlamatnya, so kita tak jelas untuk kita drive ke destinasi yang seterusnya. Kita tak jelas kita nak memandu kat mana ni. Nak memandu kat mana? Kita nak keluar ni, sat lagi ni nak keluar. Tapi bila kita tak ada direction, tak ada destinasi yang kita nak pergi, kita akan pergi mana? Merewang sana, merewang sini, kejap sana, kejap sini. Macam itulah dalam bisnes. Perlu ada matlamatnya dengan jelas supaya tidak merewang-rewang. Supaya tidak merewang-rewang. Supaya jelas matlamatnya. Okey, kita ada kat sini Cikgu Rifa Riza. Okey, waalaikumsalam Cikgu. Terima kasih. Hari ni okey, terima kasih Nur Afida. Terima kasih kepada semua-semua. Kita ada Rina, kita ada Roha daripada Singapura, kita ada Kak Yang daripada Sabah. Semualah. Seluruh Malaysia termasuk Brunei dan juga Singapura. Terima kasih semua yang bersama dengan JM pada hari ini. Jadi target itu penting ke? Semua penting. Target itulah yang akan menampakkan, yang akan merealisasikan semangat pula, matlamat kita. Jika hari ini kita tak ada target, kita tak nampak jelas matlamat kita. So hari ini kita kena letakkan target. Tak salah tuan-puan untuk kita meletakkan target. Contohnya lah hari ini anda bekerja. Anda bekerja dalam syarikat. Dah tentu anda ada targetnya, ada matlamatnya, ada impiannya. Sampai bila aku nak jadi supervisor je? Aku nak jadi manager lah pula. Itu impiannya, itu targetnya. Jadi sepanjang untuk daripada supervisor nak ke manager tu, doa je ke? Buat benda yang sama je? Tak. Kita perlu melalui prosesnya. Menambah baik. Sehingga kan kita dipromote untuk menjadi seorang manager. Jadi itulah. So dalam bisnes juga macam tu. Jadi jika dalam bisnes anda tak nampak matlamat dengan jelas, anda tak boleh drive ke arah destinasi tujuan apa yang anda nak capai. Jadi itulah. Okey, JM hari ini tajuknya adalah formula. Formula kejayaan. Macam mana tu JM nak berjaya ni? Formulanya apa? Adakah jual-jual aja boleh berjaya ke? Itu antara satulah sebab yang mana bila anda berniaga, paling utama yang anda kena tahu adalah menjual. Menjual. Teknik menjual yang anda kena tahu. Itu salah satunya lah. So apa yang JM nak kongsikan hari ni? Formula kejayaan JM adalah yang pertama. Yang pertama ni, sebelum nak buat apa-apa dulu, minta restu daripada bidadari kita. Siapa pula bidadari kita ni JM? Untuk isteri, kita kenalah minta restu sepenuhnya daripada suami. Kita minta restu daripada suami. Jika tak ada suami, saya tak ada suami lah JM. Kita ada mak ayah kita. Tapi kan JM, yang ada suami ni JM, macam mana ya JM? Saya nak minta restu daripada suami. Saya baru cakap macam ni JM. Bang, saya ni kan bang, nak buat produk garam tau bang. Nak buat produk garam. Saya janji bang, kali ni ya bang, saya sungguh-sungguh nak buat ni bang. JM tu bang bagus orangnya bang. Dia boleh bimbing bang. Lagipun leader saya tu, Mas Rina Bakri tu pun bagus sangat bang. Dia ibu tunggal tu bang. Dia ibu tunggal bang, tapi sukses bang dalam perniagaan garam dia. Lepas tu laki kita cakap apa?
abang ni dah dengar engkau nak buat bisnes sungguh-sungguh ni daripada tahun lepas lagi. Tapi macam tu juga. Kita pun apa? Dah down dah. Down tu dah dekat kaki dah. Macam tu kan? Down tu dah dekat kaki dah. Kan? Dah patahkan semangat kita pula. Tak apa. Suami kita ni bagaimana nak beri keyakinan kepada suami kita, nak minta dia sokong sepenuhnya pada kita. Kita kenalah tunjukkan hasil dan kita kenalah tunjukkan hasilnya. Kita kena tunjukkanlah kejayaan kita. Memanglah laki mana pun kalau kau buat hari ni baru sikit, lepas tu kau dah tukar produk lain, nanti cakap dengan laki lagi. Baru cakap sebulan yang lepas nak buat produk Aura Rezeki, bulan yang akan datang ni baru sebulan. Dah cakap lagi minta restu dengan suami nak buat produk yang lain pula. Agak-agak kau rasa suami kita macam mana? Alahai. Kan? Jadi buat ni suami ni senang je nak bukakan mata suami ni. Mana ada suami-suami kat sini tak apa, JM tak takut pun. Even kalau ada suami JM dekat sebelah ni, JM cakap pun JM tak takut pun. Sebab JM buat. Okey, sebab JM buat dan JM bersungguh untuk melakukan. JM bersungguh untuk melakukan. Jadi buat betul-betul, nampakkan hasilnya, nampakkan kejayaannya. Bagi hadiah dekat suami, bagi hadiah kat suami tu sebab apa? Sebab itu menandakan yang kita ada duit sendiri. Suami tak minta pun, ini tak. Engkau nak bagi hadiah suami, tunggu apa? Tunggu hari jadi dia baru sibuk nak bagi. Tunggu hari jadi baru sibuk nak bagi, kumpul. So, nak nampakkan suami ni, nampak kejayaan kita, nampak keberhasilan apa yang kita buat ni adalah yang macam tadi tu lah, bagi hadiah kat suami, belanja suami. Baru dia tahu, oh bisnes dia bagus ni, bisnes dia maju. Kat situ lah wujudnya doa-doa suami tadi. Kat situlah wujudnya doa-doa suami kepada kita tadi. Ini tak. Sebulan yang lepas cakap pasal garam. Lepas tu sebulan lagi cerita pasal benda lain pula kan. Macam mana suami nak percaya kat kita? So bagi suami-suami yang tak percaya dengan keupayaan kita, bagi suami-suami yang tak percaya dengan apa yang kita buat ni, kan tak apa. Jangan risau, jangan bimbang. Bilik dah ada, cuba tengok bawah-bawah. Sorry lah, ada kehilangan pula. Tanya kehilangan. Okey. So, jadi kat mana tadi? Okey, tak apa. Mana yang suami yang rasa macam tak menyokong kita, okey, suami yang tidak menyokong kita, tak apa, kita bacakan kita sedekahkan Al-Fatihah untuk suami kita. Semoga dibukakan hati beliau untuk mendoakan kita supaya diberi Allah, beri jentikan kepada Allah untuk berdoa merestui apa yang kita nak usahakan pada hari ini, insya-Allah, Dan mana yang tak ada isteri, mana yang suami tu kena minta daripada restu daripada isteri lah, minta doa isteri. Dan untuk yang tak ada suami, yang tak ada isteri kan, bidadari kita adalah mak ayah kita. Jadi mintalah doa, doa mak ni kan tak ada hijab ni, doa mak, insya-Allah doa mak ni terus je, Allah angkat dan makbulkan, insya-Allah. Kena yakin, yakin, yang mana Allah tak zalim. Allah tak zalim. Allah apa yang kita minta kepada Allah pasti dia akan makbulkan doa-doa kita. Cuma kita tak tahu bila. So bersangka baik je lah, insya-Allah. Okey, itu yang pertama, doa restu ni. Itu penting, doa restu itu penting. Dan lepas tu kita pula, bila kita dah sibuk-sibuk ni, janganlah pula kita lupa daratan. Lupa daratan macam mana JM? Yelah, bila kita dah sibuk-sibuk 24 jam, tangan ni kat handphone. Kita tak tahu laki kita makan ke, kita tak tahu pakai laki kita ke, kita tak tahu laki dah tidur ke, kita tak tahu semua-semua. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang JM buat, adalah
kita kena uruskan tau. Kita kena uruskan urusan kita ni dekat rumah. Kena uruskan tanggungjawab kita dekat rumah. Sebab apa? Sebab rezeki bermula daripada rumah. Kita ni sibuk kan, cari rezeki kat luar sana tu. Bertungkul lumus. Pagi-pagi dah keluar ni. Mengejarkan yang ada dekat luar. Tapi kita lupa sebenarnya rezeki itu bermula daripada rumah. Cara kita, tanggungjawab kita, cara kita menguruskan urusan rumah ni. Kita kena ni. Kita kena tahu ni. Jangan kita sibuk ni. Kita sibuk cari kat luar rezeki kita. Rezeki kita kat luar. Pagi-pagi balik sampai malam pukul 12 malam pun kadang-kadang tak balik lagi kan. So jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena menguruskan. Kita kena menguruskan tanggungjawab kita dekat rumah ni. Okey? Boleh? Boleh. Tak apalah kalau rasa macam penat sangat nak masak. Kan kita ada duit sendiri. Food Panda ada. Tekan-tekan je lah. Suami ni dia tak kisah pun kita masak ke kita beli. Janji jangan minta duit dia. Ini dalam kau malas masak. Lepas tu cari kau suruh buat bisnes online pun kau tak nak. Kan? Lepas tu penat pula lagi jaga anak. Kan? Stres pula lagi kat rumah. Lepas tu nak masak lagi. Kita rasa masam-masam muka pula. Marah-marah pula. Kan senang bila ada duit sendiri. Agak-agak rasa malas, penat kan? Food Panda ada. Agak-agak rasa malas. Ya Allah, dapur kat Food Panda tu. Dapur kat Food Panda ke, Grab Food ke. Macam-macam ada. Nak western ada, nak western ada, nak makanan kampung ada. Kau rasa kau nak apa lagi? Arab ada. Kau tekan aja. Kau rasa kau dia senang je laki ni okey, JM alhamdulillah JM dah hampir 25 tahun mendirikan rumah tangga. Laki ni senang je korang semua. Dia yang penting perut dia kenyang. Dia happy lah tu. Yang penting dekat dapur kita tu, dekat meja makan kita tu ada makanan. Dia okey je. Sibuknya macam mana kita sekalipun kan, yang penting dekat meja dapur kita tu ada makanan. Dia dah okey pun, dia tak tanya pun. Macam kadang-kadang husband JM ni, kadang-kadang bila kita Food Panda awal-awal 6.30 aku dah order dah Food Panda ni. Dengan ikan siakap sweet sour. Dengan sayur kailan ikan masin. Sebab JM ni orang yang memang menunya pun kalau tak beli dekat luar pun macam tu juga kan. Jadi 6.30 tu JM dah order dah siap-siap. Kan dia tak tahu pun. Tahu-tahu pukul 8 dah terhidang dah. Okey, makan-makan. Dia tak tahu pun benda tu beli. Dia yang penting kan. Ni cakap sini-sini je tau. Cakap sini-sini je. Yang penting perut dia kenyang. Perut dia kenyang, dia tak kau tak minta duit dekat dia nak beli makanan. Itu je. Itu yang bestnya bila kita ada duit sendiri. Kita boleh create apa yang kita hendak. Nak beli apa, nak pakai handbag apa, nak makan apa, nak belanja siapa, nak sedekah berapa. Itu yang seronoknya. Jadi kita kenalah jadi orang yang bersungguh-sungguh, yang ada impian ke arah tu. Tapi kalau hari ni laki kita bagi kita sebulan, JM kalau laki aku bagi 5,000 tak nak lah. 10,000 pun tak nak. JM kalau laki aku bagi 20,000 sebulan, lepas tu okey lah, tak payah buat bisnes lah. JM duduk rumah aja okey. Dengan 20,000 tu, tak bersyukur betul JM ni mata duitan. Sekarang handbag aku pun 20,000 kan. Macam mana kan? Saja. Gurau tau, gurau. Gurau hari Jumaat. Jadi itulah formulanya. Yang pertama tadi apa? Minta restu suami kita, doa, minta restu mak ayah kita. Lepas tu yang kedua, rezeki bermula daripada rumah. Uruskan rumah dulu sebelum kita sibuk-sibuk nak cari yang kat luar tu. Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga, percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita. Kalau kita buat sesuatu, kita tak percaya pada diri kita, macam mana? Kita tak percaya dengan diri kita. Alah, JM tu boleh lah. JM tu cantik. Boleh lah dia cakap apa pun orang nak. JM tu boleh lah pandai cakap. Kan cakap apa pun orang ikut. Kau ingat aku dulu macam ni lawa. Cik. Kau ingat aku ni pandai cakap macam sekarang? Tak. Tanya
Tanyalah orang-orang yang kenal dengan JM sebelum ni. Tanya Puan Nur Azimah. Tanya Kak Ju. Mereka dah 24 tahun kenal JM. Dah 24 tahun kenal JM. Rasanya kenal JM Kak Aziz sebelum JM kahwin. Sebelum JM kahwin masa tu. Sebelum JM kahwin. JM pun dah kahwin ni, dah masuk yang ke 25. Dah 25 dah. Jadi bukan. Aku ni tak pandai cakap pun. JM ni kalau ditafsir lah dengan karakter, dengan tarikh lahir kan. JM ni adalah orang yang pendiam dan pemalu. Kau rasa? Orang pendiam, pemalu macam aku ni hari ni bercakap depan kamera ni. Depan kau semua. Memang pun walaupun tak ada beribu-ribu, tapi JM pernah bercakap dengan keusahawanan Negeri Johor ketika itu. Lebih kurang dalam lebih 1,000 peserta dekat dewan, dekat atas pentas. Kau bayangkan. Tapi hari ni, sebab tu hari ni kita nak berjaya ni, kita kena buat sesuatu benda yang di luar apa yang biasa kita buat. Di luar apa yang biasa kita buat. Kalau hari ni kita nak bercakap dekat kamera ni, tak tahu nak cakap, sebenarnya kita apa? Kita tak ada banyak ilmu. Kita tak study, kita tak belajar. Tapi bila kita banyak ilmu, kita study, kita banyak membaca. JM pun sebenarnya dulunya orang yang tak suka membaca. Dia cakap terus terang. Tapi untuk dapatkan ilmu, terpaksa untuk jadi suka. Terpaksa diri untuk membaca. Bacalah sikit-sikit point, buat study sikit apa semua kan. Macam tu. Tapi kan JM ni, susahnya JM ni macam nak berkawan dengan orang tu, bukannya tak nak berkawan dengan orang, JM masih malu lagi. Pemalu dan pendiam tu. Jadi bila JM ni banyak sangatlah tak kenal dengan founder-founder yang lain lah kat luar tu. Minta maaf sangat-sangat. Mana ada founder-founder yang JM tak kenal kan. Ya Allah, JM memang itulah kelemahan JM. Nak mengenal orang tu JM lemah sangat. Tak apalah korang. Tapi itulah. Sejak ada TikTok ni kan. Cakap pasal TikTok lah. Sejak ada TikTok ni kan. JM sebab dekat TikTok ramai founder-founder yang ada dekat TikTok. Kat situlah JM kenal. Oh, dia ni rupanya produk ni. Oh, dia ni rupanya produk ni. Kat situ JM mengenal. JM mengenal bila ada TikTok ni, sangat baiklah untuk JM sebab JM boleh mengenal founder-founder. Mengenal founder-founder. Kau tak, aku kenal surrounding JM je lah. Macam tu kan, kalau ditanya, ini kan founder yang tu, ya Allah, minta maaf lah. Saya pernah pergi Vietnam masa tu. Saya dekat airport, saya masuk taksi. Lepas tu ada perempuan ni dengan ya Allah, tak tahu nak cakap apa kan. Biasa sangat, simple sangat. Brutal sangat. Kak, dia kata. Lorat orang Kedah. Kak, dia kata macam tu. Aku kata, siapa pula? Kak naik taksi saya naik taksi nak pergi ke hotel. Kak, akak berapa orang? 3 orang. Saya tumpang kak seorang. Dia kata macam tu. So dalam taksi ni, aku memang tak kenal dia. Sorry lah. Tak kenal dia. Lepas tu, mungkin JM tak kenal dia. Lepas tu saya tanya dia, awak buat bisnes apa? Kononnya lah dengan ramahnya. Saya itulah jual-jual tudung. Nama saya siapa nama dia? Norizah ke apa nama? Dia bagi nama betul. Oh, ya ke? Apa nama produknya? CPG, Cik Puan Gorgeous. Aku boleh tak kenal Cik Puan Gorgeous tu. Ratusan ribu follower dia kan. JM tak kenal. Teruk benar kan aku ni kan. Teruk betul. Aku pun dok ni CPG. Terus Google cari apa produk CPG ni. Rupanya itulah yang selalu kita pakai. Dia punya tudung dia yang kita selalu pakai, dia punya makeup dia kan. Ya Allah, itulah teruk sangatlah JM ni kan. Jadi itulah. Jadi apa pun yang ketiga, kita kena percaya pada diri kita. Buat apa pun kena percaya pada diri kita. Kita jangan selalu downgradekan diri kita. Jangan downgradekan, alah aku ni macam JM cakap tadi lah, aku ni tak lawa, aku ni tak pandai cakap, aku ni tak ramai kawan, aku ni itulah, aku ni inilah, aku ni Facebook pun tak pandai, aku ni IG pun tak pandai, aku ni itulah, semua.
JM bermula daripada tak pandai. Semalam JM kongsikan kepada anda semua, JM bermula RM300 dengan tak ada ilmu, dengan tak pernah ada kepakaran ataupun pengalaman buat produk. Bagaimana JM memulakan dengan hanya RM300. Alhamdulillah, 6 bulan JM dapat capai 1 juta. Setahun tu JM dapat lebih 4 juta dalam akaun. Ya Allah, memang juta-juta lah. Alhamdulillah. Dengan Facebook, JM tak ada follower ketika itu. JM cuma ada dalam 1,500 orang sahaja kawan-kawan baru JM. Kawan baru JM. JM tak ada IG masa tu. JM tak ada Facebook page masa tu. JM tak ada YouTube masa tu. JM tak ada semua-semua. Tapi kenapa? Sebab kita yakin pada diri kita. Yakin pada diri kita dengan apa yang kita usahakan. Kita yakin pada potensi yang ada pada diri kita. Kita yakin dengan rezeki yang Allah bagi pada diri kita. Bila kita yakin, insya-Allah, 3 benda ni je yang JM nak kongsikan hari ni. JM tak boleh kongsi banyak-banyak. Nanti korang lupa, baru pergi kat luar sana dah tersandung batu, dah lupa dah apa yang JM pesan, apa yang JM kongsikan. Jadi itulah 3 benda yang JM nak kongsikan tadi adalah minta restu daripada suami, minta restu daripada kedua ibu bapa kita. Lepas tu rezeki bermula daripada rumah. Uruskan rumah dulu, walaupun sibuk macam mana pun, jangan sibukkan nak kejar rezeki yang kat luar, yang kat rumah ni tunggang langgang. Rezeki bermula daripada rumah. Lepas tu yang ketiga, percaya pada diri kita sendiri. Okey? Jadi, ya Allah, JM daripada pukul 9 sampai sekarang tak habis bercakap. Tadi dekat channel lain, hari ni dekat channel lain, dekat Facebook, TikTok dan juga IG. Allahu Akbar. Semoga Allah memberi JM semangat yang berpanjangan. Asbabnya dengan amalan mandian garam, aura rezeki. JM sentiasa semangat sangat. Sebab apa? Sebab kejayaan itu bukan diukur kepada berapa banyak kereta yang dia ada dekat depan rumah, berapa besar rumah dia, berapa banyak duit dia. Kejayaan itu diukur berapa banyak kita bagi manfaat kepada orang lain. Walaupun sakit tekak ni, daripada pagi pukul 9 sampai pukul 12 tak henti bercakap. Tapi semoga apa yang JM sampaikan ini, moga mungkin tidak semua yang anda tahu dan faham, tapi dengan hanya sepotong ayat dapat membangkit, menjadi inspirasi kepada anda, dapat menambah lebih baik nilai kehidupan anda. Itu JM dah sangat-sangat bersyukur. Terima kasih kepada Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM. Okey, amalan mandi garam ni sangat bagus. Lagi-lagi bagi anda yang mengusahakan perniagaan, yang ada ejen, yang ada stokis dekat bawah, kita sebagai leader, kita kena sentiasa bersemangat. Kita kena tunjukkan yang kita ni kuat. Kita kena tunjukkan yang kita ni hebat. Kita kena tunjukkan yang kita ni bagus. Kita kena tunjukkan semua-semua. Tapi jangan lupa, jangan pula kita rasa kehebatan kita, kesucian kita, kebaikan kita melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang JM nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada semua. JM sentiasa mendoakan anda, kebahagiaan anda. JM sentiasa mendoakan moga kita semua dalam dakapan serta rahmat kasih sayang Allah. Bersungguhlah melakukan sesuatu. Adakan target untuk diri sendiri apa yang kita nak capai, kerana tanpa target kita tak nampak, kita tak tahu nak drive destinasi mana yang kita nak tuju. Okey, jumpa lagi semua. Ampun dan maaf Syawal yang akhir hari ni. Ampun dan maaf. Semoga kita berjumpa lagi pada hari Isnin, hari Sabtu dan Ahad JM berehat. Okey, insya-Allah. Dan kita jumpa dengan tajuk yang baru pada hari Isnin. Tajuknya adalah apa? Nanti tunggulah tajuknya. Tapi pastikan setiap hari memang topik yang JM kongsikan ini adalah daripada pengalaman JM sendiri. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. Minta maaf zahir dan batin sekali lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.